Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan besar untuk Akmal Saleh dan kejutan besar untuk kepimpinan UMNO. Mungkin ada yang tertanya-tanya berkaitan dengan ulasan-ulasan sebelum ini. Adakah Akmal Saleh akan memberikan impak positif ataupun negatif di dalam kepimpinan kerajaan perpaduan, khususnya kerjasama di antara UMNO dan DAP. Menurut Nazri, Akmal kebudak-budakan, mentaliti rendah. Bekas Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, Nazri Aziz membidas Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh sebagai kebudak-budakan dan mempunyai mentaliti rendah. Nazri berkata demikian bagi menjawab kritikan keras Akmal yang menyifatkannya sebagai penjilat selepas menyifatkan tiada siapa yang layak menjadi PM jika Anwar Ibrahim tiada. Respon Akmal ini terhadap kenyataan saya menunjukkan tahap kebudak-budakan dan mentaliti yang rendah. Respon tersebut tidak menjawab kenyataan saya dengan baik. Saya telah diberitahu bahawa dia tidak mewakili orang Melayu atau UMNO. Dia sepatutnya mempertikaikan apa yang saya katakan dengan fakta yang betul dan bukan mengatakan saya menjilat. Adakah itu reaksi yang patut datang dari Ketua Pemuda, kata bekas menteri dan bekas pemimpin kanan UMNO itu. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan Nazri berhasrat memberi tumpuan untuk menyokong Anwar selepas kembali dari AS, serta memastikan Presiden PKR itu kekal menerajui Putrajaya selepas PRU 16. Ketika ditanya jika kebimbangannya mengenai ketiadaan calon pengganti Anwar turut merangkumi UMNO, Nazri membalas dengan sinis, "Boleh. Kamu beritahu saya siapa?" "Akmal, kamu beritahu saya siapa?" Nazri turut menyindir Akmal dengan mengatakan dia hanya mewakili 1/4 daripada 4 sayap UMNO. Justru pandangannya mengenai pelbagai isu tidak boleh dianggap sebagai suara majoriti. Dalam kenyataan membalas, Akmal berkata, pemuda UMNO bukan penjilat mencari makanan. Nazri bagaimanapun berkata, jika benar dia menjilat, UMNO yang akan mendapat faedah, termasuk Akmal sendiri sebagai exco Kerajaan Melaka. Adakah di sini Akmal Saleh dan mungkin ada pemimpin UMNO di luar sana yang tidak puas hati dengan kenyataan Nazri bahwa beliau ini berhasrat untuk melihat Anwar terus menerajui Putrajaya sehingga PRU 16 nanti? Adakah kepimpinan UMNO tidak mahu melihat Kerajaan Madani ini terus menang sehingga PRU 16 nanti? Itu menjadi pertanyaan dan persoalannya lah. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, beberapa komen yang saya lihat di dalam channel ini berkata, Akmal sila berambus dari kerajaan. Ada berkata, betulkah Akmal keluar dari UMNO? Ada yang kata, eloklah keluar, semak. Nah, saudara-saudara, itu adalah beberapa komen yang saya terima di dalam channel ini. Apapun, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kejutan kepada seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita mendengar satu lagi mantan Perdana Menteri, satu lagi nama bekas Perdana Menteri Malaysia, yaitu Ismail Sabri, yang sebelum ini telah dikejarkan ke hospital kerana tidak sedarkan diri. Dan di sebalik perkara itu, ada satu lagi yang lebih menarik perhatian ramai. Apabila nama bekas Perdana Menteri ini, apabila SPRM menahan 4 pegawai mantan PM Ismail Sabri dan wang lebih RM 100 juta disita. Nah, antara persoalan yang timbul, adakah Ismail Sabri di sini bersalah? Nah, SPRM menyita wang tunai lebih 100 juta bersamaan dengan 30,3 juta dolar
yang disyaki ada kaitan dengan dana politik menyusuli penahanan 4 bekas pegawai kepada mantan PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Wang tunai itu dilaporkan ditemui dalam beberapa beg dan peti besi dalam bilik di sebuah kediaman milik seorang daripada 4 pegawai kanan berkenaan yang diserbu SPRM. Ini pasti satu serbuan mengejutkan. Bukan serbuan di kediaman Ismail Sabri, tetapi serbuan terhadap di mana wang itu dilaporkan ditemui dalam beg dan juga peti besi dalam bilik di sebuah kediaman milik seorang daripada 4 pegawai kanan berkenaan yang diserbu SPRM. Penyiasat SPRM turut merampas dokumen, barang kemas dan peranti elektronik ketika melakukan serbuan terhadap kediaman itu. Serbuan terbabit dijalankan SPRM menyusuli siasatan berterusan dan pemantauan selama beberapa bulan berkaitan dakwaan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan bekas pegawai kanan berkenaan. Di sebalik isu ini, saudara-saudara, saya telah melihat dalam media sosial ada satu tajuk berita yang berkata rahasia panas perompak PM9 merompak RM 700 juta duit rakyat. Berkaitan dengan tajuk berita ini, saya tidak mahu komen panjang. Tapi antara pertanyaan paling utama, kalaulah Ismail Sabri pun terlibat dengan rasuah, kalaulah Ismail Sabri sendiri sebagai seorang yang pernah memegang jawatan PM terlibat dengan rasuah, sudah pasti siapapun juga yang terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan untuk Tun Mahathir. Kejutan untuk penyokong-penyokong Tun Mahathir. Akhirnya Anwar Ibrahim mengesahkan satu perkara yang pasti membuat penyokong Mahathir dan mungkin Mahathir sendiri meroyan. Ramai yang tertanya-tanya di saat usia Mahathir mencecah 100 tahun pada tahun ini. Ramai yang tertanya-tanya adakah Mahathir akan terus berundur dalam politik. Walaupun ada gesaan terhadap beliau untuk jangan lagi aktif dalam politik, lebih baik rehat saja, rehatlah Tun Mahathir di rumah. Tapi kita dapat lihat beberapa kali Tun Mahathir membuat kenyataan di media dan kita dapat lihat beliau tidak terlalu aktif tapi masih lagi ada di dalam kancah politik Malaysia. Pada akhirnya Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, pemimpin mana nak jumpa Mahathir soal Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan Dr. Mahathir Mohamad bahawa kerajaan menghalang beberapa pemimpin asing berjumpa dengan bekas Perdana Menteri itu. Anwar berkata, tiada mana-mana pemimpin luar negara yang ingin bertemu dengan Mahathir. Jangan dilayan sangat, sebab pertamanya pemimpin luar mana nak jumpa dia. Kalau nak jumpa pun, apa masalahnya? Kalau kawan dia dulu, nak kenal, nak jumpa, tak ada. Yang baru-baru ini, pemimpin Thailand, Jepun, Indonesia, Turki, tak ada yang minta nak jumpa. Kalau minta, tak akan saya nak kata jangan. Jumpalah, apa salahnya, kata Anwar, seperti dilapor bernama. Anwar berkata demikian dalam sidang media selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Bahrain atas jemputan Putera Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Salman Hamad Al Khalifa. Baru-baru ini Mahathir mendakwa Anwar menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada bertemu dengannya. Ada pemimpin negara asing dari 2-3 buah negara minta nak jumpa saya. Oh, Anwar kata tak boleh jumpa. Pemimpin itu kawan saya, kenal dengan saya. Mereka datang Malaysia nak jumpalah dengan saya. Namun Anwar cakap tak boleh. Jadi beliau yang potong semua hubungan dakwanya ketika ditemu bual dalam sebuah podcast. Jadi kalau Anwar dah kata
pemimpin mana nak jumpa Mahathir. Anwar pun tiada masalah. Pemimpin mana dari luar negara nak jumpa Mahathir. Kenapa Mahathir pula kata Anwar yang melarang, memotong hubungan dan sebagainya. Jadi persoalan dan pertanyaan seterusnya, adakah Mahathir coba memfitnah tapi namun digagalkan oleh Anwar? Apa komen Anda?